Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini hari Ahad selepas kita berhujung minggu, besok memulakan kerja saudara. Jangan lupa saudara Zamari LC, apa khabar? Terima kasih hadir saban malam menemani saya. Ada masanya saya bersiaran sendirian, ada masanya saya bersama dengan teman. Saudara, bicara kita malam ini tajuknya siapa tipu siapa? Sabar dulu saudara. Apa khabar saudara Taram Shah Saleh? Moga sihat di Muar ya. Saudara Syed Bakri, saudara Jalal Ali, saudara Erna Dardiri, waalaikumsalam. Hani Abdullah. Begitu juga saudara Muslih, saudara Seek Truth Only katanya. Saudara Richard Bakri, saudara Hani Abdullah, Puan Hamidah Kamat, saudara Zainuddin Yaakob dari Parit Perak, saudara Ahmad Azimi dari Tumpat Kelantan, saudara Nur Ali, saudara Muhammad Kapli, salam Madani, Puan Marabiah Abdullah, selamat malam, Puan Nur Maria, saudara Hashim Atan, selamat malam, saudara Ahmad Map, begitu juga saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara. Saudara Puan Putri pun ada juga hadir, terima kasih. Begitu juga yang Yusuf Mayu Biru, salam dari Pulau Pinang. Puan Sarimah Ahmad dari Kuantan, Lini Yaakob, Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak, Saudara Nurdin Din, Saudara Sepol, Cik Nordin, Saudara Rusini Kurungot dari Sarawak. Begitu juga Abu Semar Hashim dari Batu Pahat, Abdul Ghaffar Hamzah, salam dari Kuantan, saudara. Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat di Pilihan Jaya bersama pasangannya. Saudara Abdullah Majid hadir dari Pekan. Nampak gaya Pekan tu dah nampak banjir tu. Erna Dardiri, salam tipah tertipu bang. Sabar dulu. Roypa dari Tungun Terengganu, Abdul Hamid dari Kuantan. Cuaca di Kuantan hujan katanya. Z Peri-Peri dari Johor, Saudara Malik. Ya, Saudara Taram Saleh minta saya jemput Peguam Kamarudin, insya-Allah. Saudara Mustafa Bayut dari Selang Jaya, Cik Awang, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku di Sungai Petani, Saudara Azizul Abdul Hamid, waalaikumsalam. Zul Waqar, Zulkarnain, Saudara Yen Iskandar, Puan Norfisah Idris dari Kuala Kangsar. Terima kasih Azizul Hamid. Tolong share, jangan lupa saya like, share dan subscribe. Saudara Zainal Abidin, Hajah Comel-Comel, Puan Syarifah Habibah dari Pasir Gudang, Johor. Hujan dari subuh sampai sekarang belum berhenti, sabar. Berhati-hati. Mira Harun, Abdul Rahman, Tarmizi Akasah, Sarudin Mamat, Marzuki Saad, Radin Abdullah. Alamak, ini tolong ni admin, ini gitulah keadaan terganggu saya. Nenek Porak, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura, Saudara Yang Maya, Jamaluddin Harun dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah saudara. Kalau nak santun satu-satu sampailah tengah malam. Panglima Misai, begitu juga Dayang Selha, siapa tipu siapa. Baik saudara, sebagaimana yang saya nyatakan, hari ini hari Ahad 7 Januari dan tinggal lagi 65 hari kita menanti kehadiran Ramadan. Fajar Ramadan, saya jangan lupa 65 hari. 2 bulan 5 hari je lagi. Dan sudah pun masuk hari yang ke-1386. Virus sebut masih lagi ada dan saya haraplah kita semua berhati-hati. Musim-musim hujan begini, banjir, selalunya mudah merebak. Jadi jagakan kebersihan diri kita, jaga keluarga kita dan bila ada pertemuan-pertemuan, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Saya alhamdulillah semalam dan tadi saya berada di Lumut melawat abang saya tak berapa sihat di hospital. Alhamdulillah nampak gayanya kabarnya saya dapat dah sebelah sembuh. Melegakan juga saya, tapi risau juga adik saya yang bongsu pula ada masalah jantungnya tapi dia rosta. Mungkinlah kalau saya berdoakan agar sihat semuanya, saudara. Ialah musim sakit-sakit begini, saudara. Jadi kita harus jaga diri kita, saudara. Baik, saudara. Kita teruskan dengan naluri kehidupan, saudara. 3-4 hari kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bila saya mengundang teman-teman, saya tidak membacakan naluri kehidupan ini.
Baik saudara, dalam segmen Lori Kehidupan ini saya nak jelaskan lagi bahawa saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz. Hanya sekadar menyantuni tulisan teman-teman. Sungguhnya saudara, bersyukur dengan amalan adalah dengan menggunakan nikmat kurniaan Allah selaras dengan tujuan Allah memberikan kurnia kepada kita. Jika Allah memberikan ilmu, kita harus sedar saudara bahawa ilmu itu datang daripada Allah, bukan oleh kebijaksanaan kita, dan ucapkanlah kalimah Alhamdulillah. Begitu juga bila dikurniakan harta, ia harus dibelanjakan ke jalan yang halal dan diredai oleh Allah. Apabila Allah memberi kesihatan, saudara, ini penting. Gunakanlah ia untuk kita beramal ibadat. Begitu juga apabila Allah memberikan masa lapang, saudara. Ia perlu digunakan untuk menambahkan ilmu, menolong teman-teman yang lain dan membuat perkara-perkara yang bermanfaat. Kerana Allah berfirman, maksudnya saudara, wahai keluarga Daud, beramallah kalian untuk bersyukur. Ini dapat dibaca terjemahan daripada surah Sabah, saudara, ayat yang ke-34. Jadi sekiranya tidak beramal, itu tandanya kita belum bersyukur, sekalipun kita telah mengucapkan syukur melalui lisan dan merasai dengan hati, saudara. Kita dapat melihat, saudara, ramai insan yang menyalahgunakan nikmat ilahi ke arah jalan maksiat dan kemungkaran. Diberi ilmu, harta, rupa dan kesihatan, tapi semuanya disalahgunakan ke jalan yang batil dan mungkar. Jadi, mengapakah kita tergamak gunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk menderhaka kepadanya? Dan ingat saudara, akibat kita tidak bersyukur, nikmat itu akan ditarik balik oleh Allah SWT dan diminasakan ataupun ia menjadi istidraj. Istidraj, iaitu pemberian nikmat untuk memudaratkan. Natijahnya saudara, melalui nikmat Allah tidak dapat mendekatkan kita dengan Allah, tapi akhirnya kita semakin jauh darinya. Itulah maksudnya istidraj. Akibat yang lebih buruk, jiwa kita semakin tidak tenang walaupun dilimpahi harta yang banyak dan kuasa yang tinggi. Ingat saudara, kadang-kadang bila kita dapat memiliki harta yang banyak tetapi kerana tidak bersyukur, kadang-kadang kita dijauhkan daripada Allah. Tunggulah nanti kehancuran yang akan kita alami. Baik saudara, ini hanyalah sekadar peringatan saudara. Dan saya ingin menyantuni mutiara kata kiriman sahabat saya, Datuk Sri Said Ali, mantan Ketua UMNO Bahagian Ceras. Katanya, ilmu itu bukanlah tentang banyak membaca dan banyak menghafal, tetapi ilmu itu terletak pada nilai banyaknya ketakwaan kita kepada Allah dan kita sentiasa menjaga hati kita. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti. Ya, kita secara saling bantu-membantu, saudara. Kita saling ingat mengingat. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, sama ada dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, saya izinkan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap santunan ataupun suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu memantaunya. Ingat saya, ini pencerahan politik. Tak lebih daripada itu, hanyalah sekadar untuk memberi informasi kalau ada berita-berita terbaru untuk perkongsian kita bersama. Matlamatnya agar warga kita sentiasa dalam keadaan berinformasi. Bila saya memberi pandangan, saya beri pencerahan, saya mengharapkan agar kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau nak santun, tak bersetuju, tak ada masalah. Hantar pada saya akan tatap, kita boleh berbincang. Tetapi, saudara, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ya, Saudara Bakar Ahmad Salahuddin. Terima kasih. Begitu juga Saudara Azim Kamel Azim. Tak payahlah. Saya kadang-kadang dapat juga terima kawan-kawan menyindir orang sana. Tak payah kita nak sindir, saudara. Saya nak menceritakan. Kalau kita sindir, mereka marah pada kita, saudara. Baik, saudara. Awalannya, sentiasalah dalam keadaan sekarang, saya perlu memberi pencerahan tentang ramalan ataupun laporan kaji cuaca. Kerana menurut Jabatan Meteorologi
ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Dijangka berlaku di Kedah itu di Baling, Kulim dan Bandar Baru. Di Pulau Pinang dijangka berlaku di seberang perai utara dan juga seberang perai tengah serta seberang perai selatan. Itu juga di Negeri Perak. Di Kelantan itu di Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang. Sementara di Terengganu, hujan lebat dijangka berlaku di Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Sementara di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Temerloh. Di Sarawak, itu di Sibu dan Selangau. Di Mukah, Tanjung Manis, Daro dan Matu. Itu juga di Bintulu. Sementara di Sabah, kawasan pedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Begitu juga di Wilayah Persekutuan Labuan. Ini laporan ini untuk malam ini sehingga pagi besok, saudara. Dan saya mendapat laporan agak merusingkan saya apabila Jabatan Meteorologi Malaysia turut meramalkan hujan yang sangat lebat dan berterusan bakal berlaku pada tahap ini, pada tahap bahaya, saudara. Ia bakal berlaku di Rompin, Pahang, bermula hari ini hingga besok. Ini juga mengundang banjir, saudara. Jabatan tersebut juga turut mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk. Diramalkan berlaku hingga besok, membabitkan pekan di Pahang dan beberapa kawasan di Johor, iaitu di Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Jadi, bagaimanapun hujan berterusan tahap waspada pula dijangka berlaku di Pahang melibatkan Maran, Kuantan dan Bera. Serta di Johor itu ditangkap di Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Kawasan-kawasan ini saya harap berhati-hatilah saudara. Kadang-kadang bencana datang, malang datang tak berbau saudara. Kita harus bersiap sedia. Kalau kita diminta pindah, kita pindahlah saudara. Dan saya mendapat laporan setakat petang tadi saudara, jumlah mangsa banjir di Johor, kabarnya setakat petang 4:30 petang tadi saudara, jumlah mangsa banjir yang terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara sudah pun mencecah kepada 1,429 orang daripada 405 keluarga yang ditempatkan di 34 pusat pemindahan sementara. Setakat jam 4:30 ke 6 petang tadi saya. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani, katanya jumlah mangsa banjir di 5 daerah terjejah iaitu Kota Tinggi, di Keluang, Segamat, Johor Bahru dan Kulai meningkat berbanding 851 orang saja yang ditempatkan di 26 PPS sebelum ini. Kota Tinggi terus menjadi daerah paling teruk terjejas apabila 640 mangsa dari 104 keluarga yang ditempatkan di 9 PPS. Keluang juga secara turut mencatatkan peningkatan apabila 4 lagi PPS dibuka, menjadikannya sudah 7 PPS beroperasi di daerah Keluang. Kini menempatkan 336 mangsa daripada 113 keluarga. Menurut Tan Sri Dr. Azmi lagi, beliau selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Kulai dan Segamat masing-masing kekal dengan jumlah mangsa 51 orang ditempatkan di sebuah PPS dan 20 orang mangsa daripada 5 keluarga di satu PPS. Jumlah itu hanya jalan, kata itu berdasarkan laporan Jabatan Kerja Raya pula, terdapat 9 jalan di Kota Tinggi yang terjejas akibat banjir dinaiki air saudara. Dari jumlah itu hanya jalan Kota Tinggi Keluang ditutup bagi semua kenderaan. Sementara 8 lagi hanya dibuka bagi laluan kenderaan berat saja. Berdasarkan laporan Jabatan Pengairan dan Saliran, terdapat 8 sungai iaitu Sungai Kahang di Keluang, Sungai Johor dan Sungai Siam di Keluang, di Kulai. Begitu juga Sungai Kepala Orang dan Sungai Johor di Kota Tinggi, serta Sungai Tiram, Sungai Tebrau dan Sungai Skudai di Johor Bahru berada dalam situasi berjaga-jaga. Terdapat 4 sungai saudara yang melepasi paras amaran, iaitu Sungai Lenik di Batu Pahat, Sungai Air Hitam di Pontian, Sungai Jemaluang di Mersing dan Sungai Johor di Kota Tinggi. Bagi Sungai Muar dan Sungai Segamat, saudara, begitu juga Sungai Sembrong di Batu Pahat, Sungai Sedili di Kota Tinggi serta Sungai Skudai di Kulai dan Johor Bahru pula melepasi paras waspada. Bagaimanapun saat ini semua daerah di Johor dilaporkan masih hujan belum berhenti. Setakat laporan ini saya terima jam 6 petang tadi saya. Katanya bandar Kota Tinggi telah pun dinaiki air selepas hujan lebat sejak semalam.
dan berlarutan sehingga petang tadi. Tinjauan berita harian mendapati jalan-jalan utama di Bandar Kota Tinggi termasuk Kampung Kelantan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, depan Arkid Mara dan deretan kedai di tepi sungai Johor dalam kawasan bandar terbabit mula dinaiki air saudara. Sungai Johor berada pada paras amaran. Jadi banjir kali kedua ini pada tahun 2020 dulu ada juga. Menurut tuan punya kedai, dia kata dulu dia mengalami kerugian sekitar 5,000, tapi kali ini tak tahulah macam mana pun. Ini di Kota Tinggi, saudara. Sementara itu di Pahang, saudara, dari Kuantan saya menerima laporan seramai 404 mangsa banjir. Daripada 303 keluarga berada di 8 pusat pembinaan sementara di daerah Pekan dan Rompin. Itu setakat jam 5 petang tadi, saudara. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada 8 PPS yang dibuka, ia membabitkan 5 PPS di Rompin, 3 lagi di Pekan Pahang. Sementara itu, 5 sungai di Pahang, masing-masing 2 sungai di daerah Rompin dan 1 di Pekan, Maran dan Kuantan melepasi paras bahaya petang tadi, saudara. Menerusi laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Sungai Keratung di Jalan Kota Bahagia merekodkan bacaan 13.29 meter berbanding paras bahaya cuma 11 meter. Artinya sudah melepasi paras bahaya, saudara. Sungai Mentega di Jambatan Cini, itu di Pekan, merekodkan paras bahaya, itu 18.83 meter. Sungai Luit di Kampung Subuh di Maran, 27.59 meter berbanding 27 meter, dan Sungai Lembing 37 meter berbanding 30 meter pada paras bahaya. Jadi, Jabatan Meteorologi Malaysia masih mengeluarkan ramalan hujan lebat dan ribut petir di 6 daerah di Pahang, iaitu Cameron Highland, Lipis, Raup, Jerantut, Bentong dan Pahang. Sekarang ni paras air Sungai Lembing, Sungai Tembeling di stesen Kampung Bantal melepasi paras amaran. Jadi teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, kalau boleh bukalah aplikasi Rakan Map untuk mengetahui kedudukannya. Saudara Razak, saudara Sofia Jusuf, Nur Hayati, Ben Moses katanya. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, apa khabar? Saudara Ishak Ibrahim, saudara Yahya Ibrahim Mamatib, saudara Abu Samah dari Bukit Puchong. Itu juga Mahat Hassan, Jori Gabriel dan Salamiah Ahmad. Saudara, itu laporan banjir. Kita masuk sedikit laporan daripada perkabaran daripada Gaza. Saya harus memberi laporan kedudukan terkini. Kabarnya petang tadi saya menerima laporan daripada agensi berita mengatakan sekurang-kurangnya 6 orang lagi terbunuh saya awal pagi tadi apabila serangan udara Israel di Jenin, itu di tebing barat yang diduduki oleh rejim Zionis. Terdahulu, agensi berita rasmi Palestin, Wafa, melaporkan sepasukan besar tentera Israel sedang dalam perjalanan ke Jenin dan menyusuli kempen pengeboman besar-besaran, saudara. Dan serangan balas Israel pula setakat ini telah pun mengorban sejumlah 22,722 penduduk Palestin. Kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, saudara. Sementara di tebing barat, 327 warga Palestin terbunuh setakat ini. Saudara. Dan saya juga mendapat perkabaran bahawa lebih 76,000 penduduk Lebanon kehilangan tempat tinggal dalam tempoh hampir 3 bulan pertempuran yang berlaku setiap hari di sepanjang sepadan Israel. Demikian menurut Pertubuhan Migrasi Antarabangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, saudara. Jadi kalau dah tak ada tempat tinggal, dia nak tinggal mana, saudara? Kawasan sepadan menyaksikan lonjakan keganasan sejak perang Israel-Palestin meletus awal Oktober lalu, saudara. Dalam laporan terbitkan semalam, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi IOM berkata peningkatan serangan menyebabkan 76,018 orang kehilangan tempat tinggal, terutama di kawasan selatan Lebanon, saudara. Di utara Israel, 9 askar dan 5 orang awam terbunuh. Ketegangan meningkat lagi dengan mogok selasa lalu yang membunuh orang nombor 2 Hamas, itu Saleh Al-Aruri di kubu kuat Hizbullah di selatan Beirut. Menurut pemimpin Hizbullah Hasan, menurut pemimpin Hizbullah, saudara Hasan Nasrallah, beliau memberi amaran
pembunuhan itu yang secara meluas dikaitkan dengan Israel tidak akan terlepas daripada hukumannya, saudara. Hizbullah di Lebanon mengaku melancarkan lebih 60 roket ke arah pengkalan tentera Israel. Dalam satu kenyataan hari ini, kumpulan pejuang yang disokong Iran itu menyifatkan serangan terbabit sebagai tindak balas susulan pembunuhan terhadap timbalan ketua Hamas, iaitu Saleh Al-Aruri di Beirut, saudara. Jadi retinya, saudara, peperangan masih berterusan di Gaza, khususnya di Palestin. Jadi saya mengajak teman-teman bersamalah kita berdoa pada Allah SWT supaya segeralah keamanan dapat dicetuskan di bumi Gaza, di bumi para anbiya, saudara. Sedih saya melihat. Saya ingat mungkin besok kalau ada saya nak kumpul gambar-gambar bagaimana kanak-kanak sedih, saudara. Anak-anak kecil menadah tempat makan, makanan tak ada. Wajah mata mereka mengundang hiba di hati saya. Anak-anak kecil yang tidak ada berdosa, saudara. Mereka tidak tahu apa pun. Dalam usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, berdiri, berbaris di pinggiran jalan, menanti kalau ada makanan untuk mereka. Astaghfirullahaladzim. Saya cukup sedih, saudara. Soal melihat mayat bergelimpangan itu perkara biasa. Di Gaza sekarang ni, dah tak ada benda dah nak tengok. Berpuluh ribu yang meninggal. Tapi wajah anak-anak kecil, saudara. Wajah-wajah monggel yang mereka tak tahu pun tentang dosa dan pahala, saudara. Yang mereka tahu bangun pagi nak bermain, nak makan, tapi sekarang ni segala-galanya hilang dalam sekelip mata. Ini adalah kesan daripada keganasan manusia. Saya mengharapkan agar semua ini dapat menjadi tauladan kepada kita agar janganlah kita sentiasa berbalah, saudara. Perbalahan tidak menyelesaikan masalah. Perbalahan seringkali mencetuskan suasana yang tidak baik untuk warga, saudara. Ingat tu, saudara. Baik, saudara. Saya menerima laporan. Saya kata, astagfirullahalazim. Tiba-tiba pula ini berhubung tentang presiden saya, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Bila dikatakan bahawa beliau akan berada di Kota Kinabalu, kononnya untuk menyelesaikan isu UMNO di Sabah. Saya mengatakan ini semua bohong, saudara. Kenapa mereka mewujudkan pembohongan? Saudara, sebab itu saya mengatakan kerajaan perpaduan tetap mantap. Tidak ada masalah, tapi mereka rasa, mereka yasa kisah-kisah yang bukan-bukan. Program lawatan Datuk Seri Zahid ke Sabah telah pun dirancang sejak 2 minggu lalu. Saya tahu. Bila saya berhubung dengan pejabat beliau, bercakap dengan sesama politik beliau, bercakap dengan pegawai khasnya, saya tanya, Yang Berhormat Datuk Seri, Presiden akan berada di mana? Katanya untuk hari Ahad ini dia akan berada di Sabah untuk 1-2 hari. Pertama sekali untuk melaksanakan atau melancarkan beberapa program pembangunan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk rakyat. Tak ada kena-mengena pun. Dan di Sabah tu antara kerjasama antara barisan nasional dengan warisan dan sebagainya, itu biasalah di Sabah, saudara. Bukanlah tak apa bekerja di Sabah untuk menyelesaikan masalah. Macam tu juga semalam, saudara. Semalam dikabarkan seolah-olah, saya dengar, saya kata, astagfirullahalazim. Aduh, gila apa dia orang membuat fitnah begini? Terus saya kata, siapa yang berbohong ni? Kenapa rakyat perlu dibohongi? Program Datuk Seri Zahid Hamidi berada di Cameron Highland telah pun direncanakan lebih awal. Beliau semalam kebetulan melihat bagaimana tanah runtuh yang perlu diperbaiki dengan segera untuk lestari rakyat kawasan setempat. Dan waktu yang sama, beliau bertemu dengan ahli anggota warga UMNO. Warga UMNO. Sebab beliau dah berjanji akan turun menyantuni setiap bahagian. Dan semalam adalah programnya untuk menyantuni warga UMNO bahagian Cameron Highland. Sebab itu, menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Warusti Wan Ismail, bahawa dia kata tuduhan kononnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan semua ahli Parlimen Barisan Nasional berkumpul di Cameron Highland untuk menyatakan pendirian sokongan kepada Perdana Menteri. Itu tak betul. Itu fitnah, saudara. Menurut Datuk Seri Dr. Warusti, penulis blog itu mengatakan macam-macam lah. Kononnya dalam keadaan sekarang ni kelang kabut lah. Tak ada. Yang ada beliau pergi ke Cameron Highland memang direncanakan sejak 2-3 minggu. Lebih awal lagi.
Saya kena ingat, pergerakan seorang timbalan Perdana Menteri, dia mesti ada dalam seminggu lebih awal. Kerana pergerakan itu dari segi keselamatan, persiapan rakyat, pegawai dan sebagainya. Bukan kerana kononnya terdesak sangatlah. Ini memberi gambaran seolah-olah negara kita ni kelang kabut sangat. Jadi menurut Datuk Warosdi, beliau selaku Menteri Besar Pahang, dia kata kunjungan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO Cameron Highlands adalah sempena lawatan pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil susulan kejadian tanah runtuh Oktober tahun lalu. Jadi hasil lawatan itu beberapa keputusan mustahak yang menguntungkan rakyat juga dibuat. Kemudian disusuli program Jelajah Akar Umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Cameron Highlands. Ini kena jelas saudara, tak betul laporan tu. Saya tiba-tiba saya melihat juga saudara bagaimana saya nampak macam-macam media, macam media awani melaporkan. Akhirnya awal pagi ni saya pun terkejut juga saya apabila media awani melaporkan Perikatan Nasional menafikan dakwaan kononnya Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen gabungan itu untuk menghadap Sri Baginda Baginda bersama akuan bersumpah masing-masing. Jadi pejabat Ketua Pembangkang secara memaklumkan kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti yang ditularkan di media sosial adalah palsu. Jadi memanglah sebelum itu adalah kenyataan bertarikh 6 Januari yang tular di media sosial katanya bahawa Perikatan Nasional merafak syukur kerana usaha untuk menyelamatkan negara mendapat ihsan Sri Paduka Baginda. Saya kata saudara, apa benda lah diorang ni. Memanglah sejak akhir-akhir sekarang ni macam-macam dilakukan. Tapi di sebalik kenyataan, saudara, kenyataan langkah Dubai, bahawa adanya SD, mula 118, naik 120, tiba-tiba saudara, ahli parlimen Bukit Gantang, itu Datuk Syed Abu Hussein Al-Hafiz, dia mengulangi kenyataannya bahawa katanya sekurang-kurangnya 8 orang lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli parlimen terbabit dijangka katanya akan mengisytiharkan sokongan pada sidang parlimen akan datang. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Syed Hussein. Di saat mereka mengatakan ada 118, 120, tiba-tiba sekarang ni kata Datuk Seri Hussein ada 7 dan mungkin 8 akan melafazkan sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa musim sesi persidangan parlimen yang bermula pada 26 Februari mendatang, saudara. Dan saya agak pelik lah saya kata. Ini memang saya kata pelik. Kenapalah masih didengung-dengungkan lagi. Contohnya, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muhammad Sanusi Makno, dia mendakwa katanya Perikatan Nasional sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Astaghfirullahalazim, tak habis-habis lagi. Yang hormat, saya rasa mungkin malam letih sangat menyanyi maknanya saudara. Katanya dia sebenarnya saudara, beliau adalah sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional. Tapi dia tak ada pula nak memaklumkan serta perinci tentang jumlah SD itu. Tapi macam Presiden dia lah, cukup jumalah. Sudah cukup jumalah. Semua tunggu hari saja kata. Di sinilah saya katakan sekarang ni, siapa tipu siapa? Kenapa sanggup mereka menularkan kenyataan yang penuh dengan dusta? Apa matlamatnya untuk mereka berdusta, berbohong, menipu rakyat? Sebab saya kata sekarang ni, siapa tipu siapa sekarang ni? Di saat mereka menularkan kenyataan tersebut, Datuk Seri Syed Hussein dia kata ada 8 orang akan sokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi soal sekarang ni, kenyataan mana yang nak dengar? Kenyataan mana? Apakah kenyataan-kenyataannya? Sebab Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga pun mengeluarkan kenyataan
bahawa surat kononnya tular daripada pejabat ketua pembangkang, itu adalah palsu katanya. Jadi sekarang terbukti sekarang ni mereka bermain tak. Yang saya melihat mereka yang menggembar-gemburkan suasana ni bukannya pimpinan saya, kecuali Datuk Yang Berhormat Datuk Sri Sanusi. Lain semua pemain-pemain media sosial. Soalnya apa mereka dapat? Kenapa diwujudkan suasana begini? Saya faham. Mereka berusaha untuk mewujudkan suasana di mana berlaku ketidakstabilan politik. Sebab Januari ini, kita hari ini dah masuk 7 bulan, saudara. Minggu depan, pelaburan sudah pun masuk. Mencurah-curah masuk ke negara kita. Jadi apakah ini merupakan tindakan melakukan sabotaj terhadap negara kita? Di saat kita mau memulihkan ekonomi negara, saat itu mereka melontarkan dalam begitu, apakah mau menggugat keyakinan pelabur? Saya bimbang kalau itu dilakukan. Saya tak tahulah bagaimana sejauh mana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertegah ataupun tidak terhadap pencatut-pencatut ini. Dan sebenarnya, apa sebenarnya saya? Sedangkan saya, Tok Mat Hassan dah bercakap. Sebab nama beliau juga dikaitkan. Mula-mula kata Tok Mat Hassan calon Perdana Menteri. Bila dapat 120, aku akan bersumpah daripada kalangan ahli-ahli parlimen, termasuklah daripada UMNO Barisan Nasional, calon untuk jadi Perdana Menteri adalah Tok Mat Hassan. Saya pun tepuk dahi, saya. Mana mungkin timbalan Presiden UMNO sanggup mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh partinya. Dia bukan kaling-kaling jawatan sebagai timbalan Presiden. Hubungannya begitu akrab dengan Yang Berhormat Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu, saya kena ingat, Tok Mat selalu pesan. Dia kata, kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Kalau rasa nak ambil alih kerajaan, tunggulah PRU16 nanti. Tapi nampaknya sekarang ni, macam-macam strategi diatur. Kononnya, move dan strategi untuk menumbangkan kerajaan Madani. Dan malahan, sekelompok agamawan politik pun, ya sepatutnya mereka tak sewajarnya menularkan kenyataan begitu. Saya melihat, saudara, pimpinan daripada UMNO khususnya yang berada dalam kabinet Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka mantap. Tak ada masalah. Tapi kenapa? Kenapa dikeruhkan suasana? Saya lihat, saudara, matlamatnya lain tak ada. Adalah untuk mengkucar-kacirkan keadaan. Saudara, sekali lagi saya nak ulangi balik. Saya nak ulangi balik, saudara. Sebab saya dah pernah lapaskan benda ni 2-3 malam dulu, saya. Bagaimana kalau kita lihat gaji ahli-ahli orang politik, saudara. Gaji menteri ada 60,000, gaji menteri besar, gaji ahli parlimen 52,000. Gaji ahli Dewan Negeri sampai 30,000. Saudara, begitu juga penjawat awam. Ada yang KSN dapat 40,000, KSU 30,000, yang JUSA A, JUSA C, JUSA B dan sebagainya dapat 30,000. Tapi gaji minima B40 berapa, saudara? 1,500. Begitu juga kalau kita tengok pula GRC, CEO TNB ratusan ribu, saudara, CEO Petronas ratusan ribu, CEO Maybank, CEO Khazanah, CEO Sam Debi, CEO CIMB, semua main ratus ribu. Rakyat dapat apa? Orang politik yang menjadi yang berhormat, menteri dan sebagainya, dan mereka sekarang bergelar sebagai ahli parlimen, puluhan ribu mereka dapat. Rakyat dapat apa, saudara? Yang sibuk sangat mewujudkan suasana ini seolah-olah kerajaan yang hari ini dalam keadaan tidak stabil, akan berlaku peralihan kuasa. Apa anda dapat bila anda melontarkan cerita itu? Saya khawatir kadang-kadang anda boleh tersalah langkah. Kesan daripada salah langkah itu, akhirnya anda mungkin dijemput untuk berada di Bukit Aman. Bagi tuduhan mengkhianati negara. Malahan, bila saya baca kenyataan-kenyataan, dulu Yang Muhammadiyah Sultan Ibrahim yang bakal mengangkat sumpah sebagai Yang Tuan Agong pada 31 Januari. Baginda sebenarnya telah pun memulakan akan mulakan tugas pada 13 Januari. Baginda jelaskan. Baginda lebih banyak masa untuk memikirkan soal Johor. Bukan nak jumpa dengan orang, bukan nak jumpa ahli politik yang sekat tiang ni.
Baginda mahu menyelesaikan macam mana pentadbiran Johor sebelum baginda berada di Kuala Lumpur. Maklum sajalah apabila baginda menjadi Tuan Agong, tentulah masanya akan banyak dihabiskan di Kuala Lumpur. Jadi sebelum itu nak diselesaikan satu persatu di negeri Johor khususnya. Itu matlamat tuanku. Jadi tuanku dah bagi tahu tak ada langsung ruang untuk orang politik ni nak turun, nak serah pada tuanku. Untuk apa ini, aku bersumpah dan sebagainya. Tak ada. Tapi itulah yang dimomok-momokkan. Kenapa saya? Sebab itu saya tanya, siapa yang berbohong? Siapa yang berdusta? Siapa yang mencipta dusta? Bagi saya mudah saya adalah kerana mereka mahu menutup keadaan gelojak di hati mereka sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah akan naik mahkamah 18 Januari. Sebab itu disebut 18 Januari ini nanti akan berlaku ledakan dan sebagainya. Sebab dia akan menghadapi mahkamah pada 18 Januari. Lebaran itu Tuhan saja yang tahu di hatinya. Saudara, kemudian pihak SPRM sudah pun memulakan siasatan satu persatu. Bukan hanya melibatkan pimpinan tertentu, saudara. Kalangan orang keliling pak menteri pun sudah disiasat, saudara. Saudara lupa ya, saya pernah bercakap, saya pernah mengatakan bahawa SPRM sudah pun melengkapkan siasatan sekitar dalam 200 siasatan terhadap pemimpin tertentu dan kertas siasatan itu berada di pejabat peguam negara. Itu keadaan saya. Sebenarnya mereka mencipta naratif sebegitu. Sebab saya katakan siapa yang berbohong? Kenapa mereka perlu berbohong? Kenapa mereka menipu rakyat? Supaya pemikiran rakyat dipesongkan daripada isu yang sedang bergelumang sekarang ini apabila kerajaan Madani sedang membogilkan satu persatu kebejatan, penyalahgunaan kuasa, korupsi, kronisme, nepotisme, amalan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu, pimpinan terdahulu. Itu sebenar-benarnya saya rasa keyakinan saya sebegitu. Jadi sebab itu dicipta rekayasa kononnya. Kerajaan akan jatuh. Saya rasa sebenarnya ini tidak akan melemahkan. Saya nak bagi tahulah, apa saja pun yang mereka cuba lakukan, naratif mereka untuk melemahkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia tidak akan berjaya, saudara. Tidak mungkin. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sentiasa tegas. Saya tengok gambar saudara. Bagaimana Datuk Ismail Sabri berada di Mekah saat mereka mengatakan ada langkah Dubai. Cuba tengok wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, berpeluk tubuh, relax saja, saudara. Dia relax, saudara. Dan hubungan antara Datuk Ismail Sabri dengan Presiden UMNO akrab, saudara, tak ada masalah. Melainkan kalau dia cuba berbohong, tak tahulah. Berlakon depan okey, belakang tak okey, saya tak tahulah, saudara. Tapi saya melihat kalau hubungan yang dijalin begitu akrab di Tanah Suci Mekah, saudara, bukan main-main. Tak tahulah kalau di Mekah kamu menipu, munafik lah, saudara. Sebab dalam saat-saat begitu, saudara, tiba-tiba muncul pula kisah ada 3 wartawan menceroboh rumah Menteri Besar Selangor. Apa hal ni? Saya pun tak tahulah. Tiba-tiba saja. Tak ada sebab, tak ada hujan, tak ada ribut. Apa yang dicari? Apa yang nak dibongkarkan? Apa yang ada di kediaman resmi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari? Nak dibongkar apa? Kabarnya, katanya adalah melibatkan 3 wartawan daripada akhbar milik parti sebelah sana. Bagi saya, untuk apa kononnya pula nak mengadakan solidariti lah. Inilah kebebasan. Jadi apabila 3 orang ditangkap ini seolah-olah tidak ada kebebasan kepada dunia kewartawanan. Saya nak bagi pesan satu sajalah. Kebebasan sebagaimana kata Yang Berhormat sahabat saya, saudara Menteri Penerangan, saudara,
Fahmi Fadzil, dia menyatakan kebebasan pada had. Bukan kebebasan itu melampau-lampau. Bukan atas nama kebebasan bersuara kau boleh selak segala-galanya. Kau boleh buat cerita bohong. Kenapa cari penyakit? Saya nak pesan pada teman-teman. Saya bercakap terus terang saya dengar kenyataan demi kenyataan di kalangan teman-teman yang mengamalkan media sosial. Boleh nak mengkritik. Saya sendiri, kalau presiden saya tak betul, saya kritik. Kalau yang awak Perdana Menteri tak betul, saya kritik. Malahan saya dulu pun saya kata, Yang Muhammad Dr. Sri Anwar Ibrahim, dia kena sekarang ni tidak lagi hanya bercakap mencari populariti. Beliau harus melaksanakan apa yang dikatakan. Apa yang dilontarkan. Mesti walk the talk. Itulah cara kita mengkritik. Bukan nak cari kejatuhan orang. Bukan nak mencari keburukan orang. Sepatutnya kita rakyat, warga cinta damai. Kita mahu negara kita ini maju. 230 bilion wang akan masuk ke negara kita ini. Ini akan dimanfaatkan oleh warga kita. Peluang pekerjaan, ekonomi negara meningkat. Saya macam semalam, malam tadi saya berbual dengan seseorang. Seorang teman, kebetulan saya berada di Lumut semalam saja. Sampai pukul 2 pagi berborak. Saya katakan di mana? Di mana harapan rakyat akan umbi. Dan mereka mengatakan, ada benarnya juga pandangan mereka, bahawa kerajaan hari ini tidaklah perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang dilihat tidak memberi kesan kepada ekonomi rakyat. Kalau dulu ada klinik Satu Malaysia, jadi ia telah dihapuskan waktu Pakatan Harapan 1.0 zaman Dr. Mahathir. Sekarang ni sepatutnya klinik Satu Malaysia ni diwujudkan balik katanya. Betul lah tu. Dan perlu diperjelaskan. Saya haraplah kerajaan pimpinan Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan Madani, perbanyakkan pegawai-pegawai penerangan yang turun ke gelanggang memperjelaskan pada rakyat apa sebenarnya langkah-langkah yang mahu dilakukan oleh kerajaan. Persoalan harga barang makanan macam mana. Pegawai perlu menyiasat. Sekarang ni masih ada lagi kegiatan diesel subsidi ni dirampok dan dicuri untuk dijual ke peringkat luar negeri. Katanya ada lagi. Jadi rakyat merasakan apakah belum ada sesuatu yang usai dilakukan. Jadi pegawai-pegawai penguat kuasa perlu diperbanyakkan dan pegawai penerangan diwujudkan supaya rakyat lebih tahu. Jangan umum lepas itu diam. Cerita tentang cukai. Contoh, saya bersetuju juga pandangan beliau. Contohnya apabila kerajaan akan mengenakan cukai 10%. Sebenarnya cukai itu pada barangan kurang daripada RM500 yang diimport dari luar negeri melalui pembelian media sosial. Kalau 10%, kalau bawah 500, 10%, baru RM50. Tapi tidak diperjelaskan. Jadi, sekarang ni kena sampai 10% cukai. Terkejutlah rakyat. Ini yang perlu dilakukan. Jadi, saya lebih suka kalau pemain-pemain media sosial memberi pandangan dan kritikan pada kerajaan. Ini perlu dilakukan. Bukan, kerajaan Madonon tumbang. Habis dah. Hayat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan berakhir 18 Januari. Secara rakyat pun dah jelek. Sebenarnya rakyat dah tak percaya lagi. Dia macam cerita apa serigala. Satu budak dia masuk kampung, konon-kononnya dia pun menjerit, orang kampung tolong, serigala nak makan kambing saya. Ingat serigala dengan kambing? Kita tu dulu kecil-kecil dulu saya kat sekolah dulu. Orang kampung pun turun, dia pun ketawa tengok. Aku tipu kau. Itu kali pertama. Kali kedua, kali ketiga, akhirlah kali orang kampung tak percaya. Saya lihatlah gandengan antara Datuk Seri Premier Sarawak, Abang Johari. Benar begitu mantap hubungannya. Bagaimana mungkin orang Sarawak dari Parlimen Sarawak bersetuju untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Mana mungkin saya? Sebab itu Abang Jo pun dah bagi tahu. Saya bukan boleh diperbodohkan. Jangan cuba-cuba untuk memperbodohkan kami orang Sarawak. Jadi saya mendengar kenyataan begitu, sepatutnya pemain-pemain media sosial
Sedar diri bahawa pembohongan anda sudah pun dapat dihidu dan dilihat. Daripada bulan berapa, Sarah? Bulan Januari tahun lepas. Januari tak jadi. Februari tak jadi. Januari, Februari, Mac tak jadi. April tak jadi. Ogos tak jadi. Kemudian ada pilihan raya kecil. Lepas pilihan raya itu, lepas pilihan raya di Kulai, tak jadi. Pilihan raya Simpang Renggam, tak jadi. Lepas pilihan raya Pelangai, tak jadi. Dan terakhir pilihan raya di Kemaman. Tak ada. Kalau benar-benar ada, dan mereka kena ingat untuk menjatuhkan seseorang Perdana Menteri. Saya tak katakan kerajaan saya. Kadang-kadang mereka bercakap soal untuk menjatuhkan kerajaan. Oh, saya kata ini cari penyakit betul. Bagi mereka yang bersuara, bercakap bahawa mau menjatuhkan kerajaan, maka mereka boleh dianggap sebagai pengkhianatan negara. Sebab kerajaan ni bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Perdana Agong. Saudara, orang pengalis politik mengatakanlah 3 sebab apa-apa ini. Kita akan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu boleh. Tapi bukan kerajaan. Tapi saya kata tak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Mula-mula kata jumlah cukup. Saya kira lah. Cuba kira. Sekarang ni Perikatan Nasional cuma ada 69. Kalau benar sebagaimana kenyataan Datuk Syed Hussein tadi, 8 orang, tinggal lagi 61 orang. 61 orang, nak celah bedak mana? Celah bedak mana kamu nak kumpul, nak jadikan 120? Daripada 61. 61 nak jadikan 120 tu. Celah bedak mana? Kurang-kurangnya nak cari lagi 59 orang. Saya tak fikir, saudara, ada logikanya. Tapi itulah dinyanyikan. Akhirnya, saudara, macam saya katakan, cerita sana, cerita sini, rumah Yang Amat Menteri Besar Selangor pula kena ceroboh. Kemudian, atas alasannya, kerana kebebasan sebagai seorang wartawan untuk mencari bahan-bahan berita. Bagi saya, carilah bahan berita lain, bukan pergi serang kat rumah Menteri Besar, berlakon pula tu, duduk dalam bonet kereta lah. Akhirnya kena cekup. Kan cari penyakit. Begitu juga, saya nak bagi tahu terus-terang, saudara. Apa ini? Langkah Dubai tidak akan beri kesan kepada kerajaan. Kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan terkesan. Kamu sebutlah langkah Dubai ke, langkah coket ke, langkah London ke, dan segala tindakan atau perancangan yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia akan laksanakan juga. Saya dah bagi tahu, saudara, 28 tahun beliau berjuang untuk menghapuskan korupsi. 28 tahun beliau berjuang untuk menentang kronisma KKN, saudara. Waktu itu beliau tidak mempunyai kuasa. Hari ini beliau mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri. Jangan main-main, saudara. Saya semalam pun saya berbual dengan seseorang. Saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, okeylah, saya kata. Kata konon begitu begini, katalah 26 Februari nanti, cukup jumalah 120. Usul undi tak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau berlaku pun, jangan lupa, saya. Beliau masih lagi interim Prime Minister. Dia masih lagi Perdana Menteri. Bila itu berlaku, apa jadi pada mereka yang bawa usul undi tak percaya tu, saudara? Habis kena bongkar nanti. Kamu dapat duit dari mana? Sebab katanya mereka bersetuju apabila adanya gomimah politik. Itu cerita sebenarnya. Tapi kalau syukur-syukur, masalahnya ahli-ahli PAS percaya dengan penipuan lobai-lobai mereka. Itu keadaannya. Sembang kedai kopi, saya tak cerita lah, saya gajah boleh terbang. Saya setuju dengan pandangan Saudara Mat Safri Zainuddin, ambillah tindakan. Sewajarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Yang Amat Perdana Menteri, di pandangan saya sewajarnya, kalau benar mereka mahu melakukan tindakan yang boleh menggugat ekonomi negara, menggugat keselamatan negara dengan cerita-cerita sebegini, sewajarnya lah. Tak boleh lagi nak berdiam diri. Tak perlu lagi nak tunjuk baik. After all, sedangkan selama ni pun orang tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang zalim. Alang-alang kena tuduh, apa-apa non tak baik, apa-apa non zalim, begitu, begini apa semua, ambillah tindakan. Tak perlu lagi nak tunjuk bahawa kita orang baik. Ada kalanya kadang-kadang saya selalu mengatakan, dalam politik ini,
you must be very, very cruel in order to very, very kind. Ada kalanya kita mesti kelihatan seolah zalim hanya untuk memberi kebajikan untuk ramai. Itulah politik bagi saya. Tindakan itu mungkin dilihat zalim. Dan setakat nak cakap kebebasan akhbar, kebebasan bersuara apa semua, pemimpin terdahulu apakah benar-benar bebas? Apakah pemimpin terdahulu waktu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim berjuang dulu tu benar-benar bebas, semua orang boleh bercakap? Kalaulah Datuk Seri Najib tidak merubah undang-undang Akta ISA, saya rasa waktu itu dah ramai orang boleh ke dalam. Tapi Datuk Seri Najib hapuskan ISA. Tapi bagaimanapun banyak lagi undang-undang kita ada. Jadi saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim fikir-fikirkanlah. Saya tidak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi aparat yang ada sekeliling beliau eloklah mencadangkan. Saya nampaklah saudara. Kata Saudara Syukri Syafiee, 25 juta rakyat Malaysia sokong PMX. Dan mereka sumbat je kaki sakau ni. Saya bersetuju dan saya yakin kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil tindakan, saya tak kata beliau lah. Kalau kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menoleh ke belakang, rakyat akan menyokong. Jangan risau. Biasalah saudara, tindakan tu sana sini tu adalah. Mana bumi yang tak ditimpa hujan, mana lautan tidak bergelora. Tapi kalau setakat riak-riak di secawan kopi tu peduli apa, laksanakan je lah. Muhammad Harmi, Fazilah Gadi sama je. Dulu era BN UMNO, Datuk Seri Najib Razak, apa yang PS tak buat pada kerajaan UMNO. Masa tu macam-macam fitnah. Itu keadaannya saya rasa benda ini tak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan saya. Saya sebenarnya ingin mengulas apa berlaku di Kelantan hari ini dan semalam. Tapi saya simpan. Sebab besok saya nak berbual, saya nak berbicara dengan saudara Wan Husin. Saudara bincang Wan Husin, besok kita bercakap bagaimana akhirnya warga Kelantan, iaitu di atas tol apa ke, ada yang rumahnya dirobohkan. Akhirnya mereka diibaratkan mengemis di bumi sendiri. Saya setuju pandangan Aizul Abdul Hamid, tak usah risau. UMNO tetap kuat. Kita ada di Melaka, kita ada di Johor, kita ada di Perak, kita ada di Selangor, insya-Allah. InsyaAllah, tak ada masalah. Cuma sekarang ni sebab itu mereka mencipta naratif, saudara. Tujuannya sekarang ni adalah untuk mengalihkan pandangan. Sebab mereka sekarang ni cukup terdesak. Saya nak cakap terang, saudara. Mereka benar-benar dalam keadaan terdesak. Sebab itu dicipta naratif. Sebelum ini yang teruk kena balun Datuk Seri Ahmadi. Bagai nak rak Datuk Seri kena. Tapi sekarang ni dah kurang. Cuma diubah pula trik. Kononnya macam semalam di Cameron Highland. Datuk Seri Ahmadi terpaksa bekerja ke Cameron Highland. Panggil ahli parlimen. Tanya sama ada sokong-sokong siapa. Benda tak betul. Jadi kan sekarang ni siapa yang berbohong? Hari ini Datuk Seri Ahmadi berada di Sabah. Pula dah kononnya untuk menyantuni krisis politik berada di Sabah. Lain tak ada, adalah untuk memesongkan. Sebab besok SPRM akan meneruskan lagi. Besok SPRM akan masih meneruskan siasatan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid pun, mereka tak peduli. Sama ada komplot nak tebuk atap ke langkah Dubai, tak peduli saya. Langkah itu, langkah ini. Sebab saya dah katakan bahawa dalam keadaan sekarang ini, ramai yang sedang disiasat, saudara. Ramai berderit nanti, saudara. Siasat, bagaimana sejak dia bangunan Menara Ilham yang telah pun disita oleh SPRM. Bukan hanya sekadar menara itu, saudara. Rentetan tu. Pemiliknya, shareholdersnya, orang kelilingnya, semua sedang dalam siasatan, dalam radar. Begitu juga kenyataan saya. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen apabila mengatakan sejumlah 700 juta. Bukan RM7 saya. Bukan RM70. Bukan RM700. Bukan RM7,000. Bukan RM70,000 saya. 700 juta. Kantung wang negara
kononnya digunakan oleh dua bekas Perdana Menteri untuk publicity kerajaan mereka. Sedangkan kerajaan Madani tak ada pun peruntukan sebegitu. Dan siasatan telah pun dilakukan, melibatkan dua wanita. Siapakah wanita tersebut? Tunggu. Ini membuatkan mereka. Saudara. Saudara Wan Syarif, Wan Mah Hussein, bukan Wan Asri. Ya, saudara Wan Mah Hussein, saudara. Saya akan berbicara dengan Wan Mah Hussein. Mungkin cakap saya laju tu terdengar macam Wan Asri, tidak. Wan Mah Hussein berada di Jeli. Kita akan berbicara tentang apa yang berlaku. Edi Tahir. Saudara Boy Sancho, saudara Haji Abdullah. Dia kata kalau mereka merajuk, biarlah mereka pergi. Ini kononnya ada yang merajuk sana, merajuk sini, biarkanlah. Life must go on, saudara. Ini siasatan ni bukan main-main, saudara. Bukan kaleng-kaleng. Siasatan ini. Dan kes perbicaraan akan berjalan juga. Kes MB, kes Tan Sri Muhyiddin. Masalah sekarang ni menantu Tan Sri Muhyiddin yang masih lagi belum pulang-pulang lagi. Begitu juga anak Hamzah Zainuddin. Saudara, Wan Salman. Semua itu sedang berderet untuk dipanggil ke mahkamah. Sebab itu mereka mencipta pembohongan demi pembohongan untuk membuatkan rakyat lupa. Tapi saya nak bagi tahulah. Saya Muhammad Azmi betul bersusun-susunlah ke SPRM dan ke mahkamah. Saya setuju. Apa kata Muhammad Azmi Ali? Bersusun-susun. Akan beratur untuk pergi ke mahkamah dan SPRM. Ini bukan salah Anwar Ibrahim. Ini bukan salah Zaid Hamidi. Salah tangan mereka. Selalu saya katakan, tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Saudara. Saya tak mau sebutlah pemain-pemain media sosial di sebelah sana tu, saya tak perlu sebut. Dan saya pun tak berminat nak menyebut saya. Kerana bagi saya, bukan ada keberuntungan untuk pelai-pelai saya mengetahui mereka. Sebab mereka pun ada juga live mereka macam-macam cerita. Tetapi saya agak terkesan. Contohnya 3 malam dulu. Dalam live Yani. Yani ni satu wanita yang berani. Dia berbalah dengan semua orang. Tiba-tiba ada satu orang kononnya mengaku. Dia mengaku bahawa dia sekarang ini, saat ini dia berada di Itali. Puas, kata hebat ni. Dia kata bahawa perancangan Dubai itu benar. Dalam waktu terdekat, pimpinan Laksana Ibrahim ini akan jatuh. Saya dengar, kali kena belasah dengan Yani, tak pasal-pasal. Bagi saya lah, bagi mereka yang membuat pelbagai cerita bohong, kalau dah kena maki dengan wanita macam Yani tu, nak letak muka ke mana, saudara? Nak letak muka ke mana? Itu keadaannya, saudara. Salahuddin yakin tak makan bohong, tapi kuat bohong. Lecah bersusun lah ke Sungai Buloh. Saya sebenar-benarnya, saudara, betul saudara Muhammad Azmi Ali, Pandora Paper pun akan didedahkan oleh PMX. Sebab dia dah bercakap di Parlimen. Cuma yang saya katakan, tak sepatutnya lah kita melampiaskan cerita itu memburukkan orang lain. Kenapa tidak kita santuni satu persatu? Negara kita ni sedang sakit, saudara. Lama dah disakitkan oleh kepimpinan yang tak jujur. Dulu pun saya kata, sekarang dengan hutang segitu banyak, 1.5 triliun tu bukan mudah. Rakyat memerlukan wang. Rakyat memerlukan kehidupan yang sempurna. Negara kita ni makmur, saudara. Negara makmur. Sepatutnya kemakmuran itu dikongsi bersama. Bukan dibolut oleh orang tertentu saja. Bukan tembolok mereka saja dijaga. Rakyat. Apa-apa pun hasil negara ini adalah milik rakyat. Jangan dikhianati rakyat. Sebab itu saya mengatakan, mereka yang melakukan pembohongan ini, mereka mengkhianati rakyat. Mereka mengkhianati mandat rakyat. Saya bersetuju bahawa sebelum peringkat selepas pilihan raya 2022, November tahun lalu, saudara, itu pilihan raya yang ke-15, itu rakyat dah buat keputusan. Tak ada siapa pun boleh bentuk kerajaan. Tak ada siapa pun. Tapi waktu itu, saat itu, Duli Yang Mulia Pertuan Agong panggil dua-dua. Duduk, berbincang. Sebab tuanku melihat kepentingan rakyat. Tapi siapa yang sombong? Saranan tuanku supaya kamu tubuhkan kerajaan campuran ini tolak.
Ingat saya, jangan lupa, saya takkan lupa kenyataan bongkak yang sombong. Saya telah pun dititahkan hadir ke istana. Tuanku menyarankan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Tapi saya terus terang mengatakan, saya menandatangani, saya menolak. Puh, hebat. Kamu tolak kenapa, sedangkan waktu itu kamu cuma ada 74 atau 73 je kursi parlimen. Sedangkan waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 82. Itulah saya lihat. Sekarang ni, saya berkeyakinan sebenar-benarnya di sebalik kes pembohongan, di sebalik kes mereka yasa cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, sebenar-benarnya saudara, mereka sudah pun berada dalam keadaan menyesal. Sebenar-benarnya mereka menyesal. Seandainya mereka bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan kerajaan perpaduan tempoh hari, tak timbul pun cerita-cerita ni. Tak timbul, saudara. Mungkinlah ada pertimbangan sebab mereka juga berada dalam kerajaan. Tapi sekarang ni orang kata nasi dah jadi bubur. Dah terlanjur. Hadapilah, saudara. Saudara Muhammad Armi. Jangan bergaduh. Saya harap memang pun mereka sombong. Dan mereka sekarang ni secara azim. Mereka sekarang lain tak ada. Nak memecah belahkan rakyat. Kerana kesannya kita kesombongan. Apabila mereka sudah sombong, dan hari ini mereka menyesal. Kerana tidak berada dalam kerajaan. Orang yang paling tinggi misalnya, saya yakin saya, adalah pimpinan pada PAS. Kerana yang buat pusat itu Tan Sri Muhyiddin. Sedangkan waktu itu PAS mempunyai kursi yang lebih banyak lagi. Kalau PAS bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah boleh tubuh kerajaan pun 49. 49 campur dengan 82, dah ada 131. 82, 49. 131. Tapi PAS juga, saya tak mau kata lebih lah, saudara. Saya tak boleh kata lebih lah, tapi adalah kebengongan yang tertentu. Sepatutnya mereka nakkan kerajaan. Hari ini terlepas segala-galanya. Jadilah bidalan, ayam terlepas, tangan bau najis. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.